Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita mengisi ruang, mengisi kekosongan yang ada. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam keadaan kebaikan dan berusaha setiap masa untuk memperbanyakkan amal saleh, untuk memperbanyakkan amal kebajikan. Kerana kita yakin tiap-tiap perbuatan kita, tiap-tiap amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi balasan pada hari pembalasan kelak. Jadi marilah kita ambil kesempatan baki daripada usia kita ini untuk kita memperbanyakkan amal saleh, untuk kita memperbanyakkan amal ibadat kita, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung semula perbahasan ataupun sesi kuliah bagi kitab Penawar Bagi Hati ini, bab yang ke-9 yang kita baca pada minggu sudah. Sambungan daripada perkara pada menyatakan redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu, bahawa menuntut sampai engkau kepada kasihnya dengan mengerjakan segala sababnya, bahkan meninggalkan segala sabab itu menyalahi akan yang diredai Allah Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk daripada perkara ataupun termasuk dalam kaitan redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah seseorang yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu kebaikan, ya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati itu
dengan mengerjakan segala sebab musababnya. Ya. Termasuk dalam perkara yang dia ini seseorang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab, termasuk diambil kira ataupun dia dianggap sebagai seseorang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mengerjakan sabab bagi sesuatu hasil itu. Ya. Dia mengerjakan sebab, mengerjakan sesuatu yang boleh membawa kepada sesuatu kebaikan itu, maka itu juga adalah merupakan termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, macam contoh yang saya sebut minggu lepas, ya. Kita nak melindungi diri kita daripada COVID-19, ya. Atau kita nak membina ketahanan diri kita ni supaya dapat melindungi diri kita daripada COVID-19. Maka antara sabab, antara ikhtiar, antara usaha yang boleh kita lakukan ialah mengambil vaksin ataupun cocok vaksin. Itu antara sabab dia. Maka sabab yang kita lakukan iaitu dengan kita cocok vaksin ataupun ambil vaksin itu, maka itu termasuk dalam perbuatan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga seseorang yang berhajat untuk menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang cerdik, menjadi seorang yang ataupun seorang ahli ilmuwan, maka sudah tentulah untuk menjadi seseorang yang berilmu itu ada sebab yang mendorong ataupun yang membawa kepada dia menjadi orang yang berilmu. Tak boleh kita nak jadi alim, nak jadi orang yang berilmu, hanya kita kata kita tunggu saja. Kita duduk saja, tunggu ilmu tu turun atas kepala kita, tunggu ilmu tu masuk sendiri. Ini bukan orang yang redha dengan qada Allah. Ada pun orang yang redha, dia nak jadi orang yang berilmu, dia nak jadi orang yang alim, maka dia berusaha untuk menuntut ilmu tersebut. Berusaha pagi, petang, siang, malam, habiskan masa dia mencari ilmu, tuntut ilmu bertahun-tahun lamanya. Maka dia mengerjakan sebab untuk dia jadi alim itu, sebab itu ialah dengan dia menuntut ilmu, maka dia jadi alim. Maka ini orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Lagi contoh lagi, ya. Seseorang yang nak hidup senang, ya, seseorang yang nak ada harta, ya, seseorang yang nak hidup kaya. Islam tidak pernah menghalang kita ni hidup kaya. Islam tidak pernah menghalang kita ni ada harta banyak. Tetapi kekayaan dan harta yang kita miliki itu mestilah ikut saluran yang betul. Jadi seseorang yang dia nak punya harta, seseorang yang nak hidup senang, seseorang yang nak hidup sebagai seorang yang kaya raya, maka sebab, ya, sebab yang membawa kepada kesenangan hidup, sebab yang membawa kepada kemudahan hidup, sebab yang membawa kepada kenikmatan hidup itu, maka dia lakukan dengan cara dia keluar bekerja. Dia bertungkuh lumuh bekerja, cari rezeki dengan cara rezeki yang halal, kuat bekerja, sungguh-sungguh bekerja, tekun bekerja. Maka ketekunan itu, kesungguhan dalam dia bekerja ataupun dia mencari rezeki itu menunjukkan bahawa dia adalah redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang dikatakan redha itu kita nak dapatkan makanan, kita nak minuman, kita sekadar duduk cokoh, duduk tunggu di rumah sahaja. Ini orang yang tidak redha dengan qada Allah. Dia nak dapatkan makanan, dia nak makan, dia nak minum, nak dapat nafkah, nak dapat makan minum, tapi sekadar duduk di rumah sahaja, tidak keluar mencari, maka ini bukan orang yang redha. Sebab tu orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dia nak dapatkan makanan, maka dia keluar mencari makanan, berusaha dengan mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia yakin bahawa rezeki itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ni jangan kita salah faham.
ya, berkenaan dengan konsep tawakal. Banyak orang silap faham ya, berkenaan dengan tawakal. Dia kata kalau sebut tawakal ni serah semata. Ya, dia bagi ni orang banyak yang orang salah faham. Dia kata tawakal ini serah saja tanpa ikhtiar. Ni salah, fahaman yang salah. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang serah diri, serah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping dia mengerjakan sabab, di samping dia berusaha, di samping dia berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tawakal. Serah pada Allah, berdoa pada Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ikhtiar buat kerja buat. Insya-Allah ini yang dikatakan tawakal. Bukanlah tawakal itu kita nak makan nasi, kita nak dapatkan makanan, kita duduk di rumah, duk kerja buat. Hak ni bukan tawakal, hak ni orang malas. Orang yang tawakal ni, dia nak dapatkan makanan, dia minta pada Allah, dia berdoa pada Allah, dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi-pagi dia keluar pergi bekerja, lepas malam subuh keluar pergi bekerja, dan dia harap pemberian rezeki daripada Allah. Hak ni orang yang tawakal. Jangan kita salah faham. Begitu contohlah ya. Contoh tawakal. Seorang dia pergi ke bandar. Ya, seorang pergi ke bandar bawa motosikal. Pergi ke bandar, pergi ke pekan bawa motosikal. Siapa di bandar siapa di bandar, dia parking motosikal dia di tempat parking. Kemudian dia kata aku bertawakal pada Allah. Dengan kunci tekuk motosikal pun tak kunci, tayar motosikal pun tak kunci, dia tinggal situ sahaja. Agak-agaknya motosikal kita tu kita batas balik lagi, siap urusan kita, ada ke tak lagi. Agak-agak motosikal kita tu hilang ke tak. Ni bukan tawakal kita panggil. Orang yang bertawakal ialah dia bawa motosikal dia pergi ke bandar, dia pergi ke pekan, bawa motosikal, masuk parking motosikal, kemudian dia kunci tekuk motosikal, kunci tayar motosikal, kunci tu simpan molek-molek. Inilah baru dinamakan tawakal. Berusaha, berikhtiar, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha dan berikhtiar, kemudian berdoa, kemudian serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang bertawakal, orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mengerjakan sabab kepada sesuatu hasil kebaikan itu. Kita nak sihat tubuh badan. Kita nak tubuh kita sihat. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mengerjakan sabab kepada menghasilkan kesihatan itu. Contohnya, makan suplemen, makan makanan yang baik, makan makanan yang berzat. Sungguh pun kesihatan itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebagai hamba ikhtiar itu penting. Ya, kita makan makanan yang seimbang, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, makan karbohidrat dan seumpamanya, makan suplemen, makanan-makanan tambahan yang baik, maka dapatlah kesihatan kepada kita. Dengan kita ada ikhtiar kita, serah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga orang yang berpenyakit, orang yang kena uji oleh Allah, uji daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan sesuatu penyakit. Ya. Allah Taala uji dia dengan sesuatu penyakit, kemudian usaha dia sebab dia mengerjakan sabab supaya menghasilkan kesihatan ataupun kesembuhan daripada penyakitnya, itu adalah orang yang redha. Allah Ta'ala uji dia dengan sakit kecil manis ke, darah tinggi ke, jantung ke dan sebagainya. Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit tersebut. Kemudian dia berusaha, berikhtiar mengerjakan sabab yang boleh membawa kepada kesembuhan itu. Maka ini orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makan ubat, jaga, berpantang. Semua ini orang yang redha. Menunjukkan bahawa orang yang redha. Ya, dia diberi penyakit oleh Allah. Ya, penyakit yang mungkin perlukan dia berpantang daripada makanan-makanan yang tertentu.
Kalau makan, ada penyakit, contohnya penyakit gauk misalnya. Penyakit gauk ni, contohnya, tak boleh makan makanan yang tertentu. Tak boleh makan makanan sekian. Maka dia berpantang daripada makanan-makanan tersebut. Kerana kalau makan, sakit. Kalau makan boleh membawa kepada penyakit tersebut mari. Maka pada ketika itu, berpantang itu adalah merupakan orang yang redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpantang daripada makan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram ni. Berpantang daripada makan sesuatu yang halal, tetapi kita takut kalau makan boleh membawa kepada kemudaratan, maka pada ketika itu orang ini termasuk dalam golongan orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah juga dalam keadaan kita sekarang ini, orang yang tidak keluar ke rumah tanpa urusan, mana yang redha dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Seseorang yang duduk di rumah, stay di rumah, tak keluar rumah tanpa urusan, maka ini orang yang redha, orang yang patuh dengan SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini juga orang yang redha. Orang yang kena, contohnya perintah kuarantin, maka dia pun kuarantin sebaik-baiknya di rumah dia, tak keluar ke mana-mana dalam tempoh kuarantin tersebut. Maka ini juga orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dia akur kepada arahan, tapi dia juga redha dengan qada ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Comel Islam ini, tuan-tuan. Islam ini cukup indah kalau kita ikut aturan ataupun ikut saluran yang betul. Islam ini cukup comel. Sebab itulah kita perlu memahami dengan sebaik-baiknya berkenaan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bahkan meninggalkan segala sabab itu menyalahi akan yang diredai Allah Ta'ala. Tinggal sebab. Maka ini perkara orang yang meninggalkan sebab kepada sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang baik itu. Meninggalkan sebab. Tak buat sebab-sebab ataupun tak buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada terhasilnya sesuatu itu. Itu termasuk dalam keadaan mana menyalahi akan yang dikatakan konsep redha itu. Tak makan bila seseorang itu sakit, sebab kepada betul dah hakikat penyembuhan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita yakin, kita pegang. Tapi sebab kepada penyembuhan itu umpamanya makan ubat, comot ubat, letak ubat, maka meninggalkan sebab itu menyalahi konsep redha. Sakit, meninggalkan sebab yang membawa kepada penyembuhan. Mana sakit, kemudian dok makan ubat, yang mana makan ubat itu salah satu asbab yang membawa kepada penyembuhan. Maka ini juga yang termasuk dan tidak termasuk. Ini adalah perkara yang menyalahi dengan konsep redha itu. Ya. Nak menghindarkan diri daripada kemiskinan, menghindarkan diri daripada kesusahan, contohnya. Hidup susah, hidup melarat, hidup dalam keadaan kemiskinan. Sebab yang membawa kepada kesenangan, sebab yang membawa kepada kekayaan, sebab yang membawa kepada kenikmatan hidup ataupun kekayaan hidup itu ialah dengan kerja buat, usaha, ikhtiar, bersungguh-sungguh, tekun. Tiba-tiba meninggalkan sebab itu, meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan ketekunan, meninggalkan kerja buat. Perbuatan ini menyalahi dengan konsep redha. Sebab tu kita tak boleh. Kadang-kadang istilah orang suka guna rezeki secupak takkan jadi segantang. Memang tak jadi segantang kalau tidak tambah gantang, tak banyak cupak tu. Kalau secupak ni dia tak akan tukar jadi segantang. Kena tambah 2-3 cupak lagi baru jadi segantang. Maknanya rezeki secupak tak boleh jadi segantang. Maknanya kita kena usaha buat, nak cerita. Ya. Kadang-kadang
kita ni jangan terlalu tu sangat. Kadang-kadang kita ni banyak salah faham berkenaan dengan konsep-konsep tawakal, konsep serah. Dia serah sungguh. Serah sungguh tu maulid dah, tapi kena ada ikhtiar. Dia ni serah saja, bukan serah sungguh. Serah saja. Serah saja, usaha ikhtiar dak. Macamlah kalau kita ada tanah. Kita ada tanah banyak ekar. 10 ekar contohnya, 20 ekar contohnya. Tapi tidak ada usaha ikhtiar gi bercocok tanam. Tumbuh tak? Tumbuh pokok hak tak boleh makan buah. Tumbuh tak? Tumbuh pokok-pokok lain. Pokok hak tak ada hasil, pokok hak tak boleh makan. Jadi kita ada tanah luar, ada tanah banyak, maka kita cari benih. Tak kira benih durian ke, benih rambutan ke, benih duku ke, benih dokong ke, benih petai ke, apa-apa benih, gi cucuk tanam, gi bertanam, maka ikhtiar sabab kepada cucuk tanam itu mendatangkan hasil kepada kebun tadi. Ini Islam ajar kepada kita. Usaha ikhtiar. Serah diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ikhtiar, ada doa. Kita yakin semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat hasilnya. Boleh jadi walaupun mungkin kita berusaha tapi tak boleh. Mungkin jadi sebab Allah Taala tak izin lagi. Orang kadang-kadang ada setengah orang tu berusaha, bekerja buat, bertungkuh lumus tapi tak senang lagi. Belum tiba masanya lagi, ataupun belum sampai masanya lagi Allah Taala nak beri dia kaya. Orang yang berubat kadang-kadang ni bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berubat daripada kesakitan, kerana tapi tak sembuh-sembuh lagi. Mungkin belum sampai masanya lagi. Kita kena ingat, orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan, Allah uji dia dengan kesakitan, kemudian dia berusaha, dia berikhtiar untuk berubat daripada kesakitan itu, usaha sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh-sungguh untuk menyembuhkan sakit dia, dengan dia berdoa, dia tawakal, suruh diri pada Allah, berdoa sungguh-sungguh, buat usaha ikhtiar, maka selama mana kita berikhtiar itu boleh pahala. Ikhtiar, usaha kita ni ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak saja Allah Taala beri pahala, Allah Taala beri kebaikan pada dia. Sama ada Allah Taala hapus dosa dia, sama ada Allah Subhanahu wa taala beri pahala ke dia, ataupun Allah Subhanahu wa taala tinggikan darjat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita jangan kita salah faham berkenaan dengan konsep redha itu sendiri. Maka tiada daripada redha dengan qada Allah bagi mereka yang dahaga bahawa tiada menghulurkan ia akan tangannya kepada air dingin. Bahkan setengah daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Ini contoh yang dia beri lagi. Maka tidak termasuk daripada redha dengan qada Allah di mana seseorang yang dia dahaga, kering tekak, dahaga, dan dia tidak pergi cari air, dok ulur tangan dia ambil air, dok pergi cari air supaya dapat menghilangkan dahaga itu. Itu tak termasuk dalam redha dengan qada. Dia dahaga air kemudian tak ada usaha pergi cari air, pergi ulur tangan nak ambil air, maka ini bukan termasuk dalam perkara yang redha dengan qada Allah. Tunggu saja, tunggu air mari. Orang yang redha dengan qada Allah, dia dahaga, berasa dahaga, dia pergi cari air, ambil gelas, tak ada air, minum. Ulur tangan ke mulut, minum. Ni orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang lapar nak makan,
lapar makanan. Orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala ni, dia pergi cari makanan, pergi ke dapur, cedok ambil nasi dalam periuk, bubuh lauk, maka dia makan. Maka ini orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia lapar, dia pergi ambil makanan dan dia makan makanan tersebut. Itu contoh simple. Begitulah juga dengan perkara-perkara yang lain yang menunjukkan bahawa kita ni redha dengan qada ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Bukan termasuk dalam redha dengan qada itu dengan kita buat perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Contohnya seseorang yang buat benda-benda haram, ya, seseorang yang buat perkara-perkara maksiat, dia kata ni kerana aku redha dengan ketentuan Allah. Ni tak boleh kata begitu. Seseorang yang dicuri harta benda orang, dia ambil harta benda orang, dia pergi curi harta benda orang, dia ambil hak orang, kemudian dia kata, dah buat apa mu curi? Sebab apa awak curi? Aku curi ni kerana aku redha dengan ketentuan Allah. Allah tentukan aku ni curi, maka aku redha, aku curi. Hak ni salah. Ini pemikiran yang salah. Hak ni perkara yang salah. Bukan maksud redha dengan qada itu terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Curi hak orang dan seumpama, tak boleh. Terhadap perkara-perkara yang haram. Dah buat apa mu ni dok semayang? Kenapalah dok semayang 5 waktu? Semayang ni wajib, tanya kita, orang tanya. Maka dia jawab, nak buat lagu mana? Aku ni redha, Allah Taala tentukan aku ni jenis dok semayang. Tak boleh. Ini bukan redha dengan qada ni. Dah buat apa dok pergi masjid? Buat apa dok pergi solat? Buat apa dok solat berjamaah? Buat apa dok puasa? Allah Taala tentu aku gini dah. Aku Allah buat aku jadi orang yang dok berpuasa. Aku redha. Ini salah. Ini tidak termasuk dalam redha dengan qada bagi perkara-perkara yang haram. Kerana kita ni kita hidup ni macam saya sebut sebelum ni, kita hidup ni sebab tu kita ada ikhtiar, ada pilihan. Allah Taala buat bagi kita ni ada pilihan. Allah Taala, sebab itulah Allah Taala beri akal pada manusia. Manusia ni Allah Taala buat manusia ni lengkap hidup, lengkap pedoman, lengkap paduan. Allah Subhanahu wa taala beri kita Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad SAW. Allah Taala beri kita syariat Islam. Kemudian diwarisi benda-benda dibawa, disampaikan oleh para Nabi khususnya Muhammad SAW. Kemudian diwarisi oleh para ulama, bawa Islam kepada masyarakat. Ya. Allah Taala beri kita akal. Allah Taala beri kita hati, qalbun, ataupun Allah Taala beri kita iman. Maka dia beri pilihan. Ada perkara baik, ada perkara buruk. Akhirnya ada syurga, ada neraka. Maka kita memilih. Sebab itulah jangan kita kadang-kadang kita salah faham menggunakan redha dengan qada ni terhadap perkara yang haram. Tak boleh. Dalam kes perkara yang haram itu tidak termasuk dalam keadaan redha dengan qada. Orang yang redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha diri dia untuk menghindarkan ataupun menjauhi perkara-perkara yang haram. Ini orang yang redha dengan qada Allah. Menjauhkan diri daripada perkara yang haram, menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik, maka ini termasuk dalam kategori orang yang qada dengan Allah, qada dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat terhadap perkara-perkara yang keluar daripada perkara syarak, terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, ini bukan termasuk dalam kategori orang yang redha dengan qada. Itu sekadar ucapan untuk dia menghalalkan maksiat tersebut. Kalau seseorang tu kata dia bila mana dia buat maksiat, bila mana dia buat perkara-perkara yang tidak baik, bila mana dia buat perkara-perkara yang haram, kemudian dia kata ni ketentuan Allah, tu hanyalah helah dia untuk dia buat maksiat itu.
Ya, itu hanyalah helah dia untuk meninggalkan kewajipan. Itu hanyalah helah dia untuk menghalalkan kemungkaran yang dia buat itu. Kemudian, bahkan maknanya seperti yang telah lalu sebut sebelum ni, ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan pada hati. Tiada persoal, tidak komplain kerja buat ataupun perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun af'alullah ataupun apa yang telah dilakukan, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas diri kita, sama ada pada zahir diri kita ataupun pada hati kita, zahir dan batin. Kerana kita manusia ni jadi dua, jasmani, rohani, fizikal, mental, zahir, batin. Dua perkara ni. Dua perkara ni kena seiring. Kalau kita redha dengan Allah Ta'ala, redha zahir saja, batin, hati kita tak redha, tak jadi juga. Redha dengan zahir dan juga dengan batin. Dengan perbuatan kita sebagai hamba dan juga dengan hati kita. Redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan dia berusaha bersungguh-sungguh buat perkara-perkara yang boleh membawa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas diri dia, membawa redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas diri dia. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Jadi nak sampai kepada peringkat martabat redha, martabat Allah redha kepada diri kita, Allah kasih kita ni sebagai hamba dia, maka tak lain dan tidak bukan kita buat perkara yang Allah Ta'ala suruh dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang redha. Ini orang yang redha dengan ketentuan Allah. Dia tak persoal apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas diri dia, kemudian dia buat. Dia buktikan dengan zahir dan batin keredaannya dengan ketentuan Allah. Kemudian dia berusaha melakukan ketaatan dengan buat benda-benda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, ataupun kita namakan taqwa, takut pada Allah. Takut pada Allah dengan buat perkara yang disuruh, tinggal perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betulah kita ni sebagai hamba Allah, kita duduk di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita lari, jangan kita lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tiap-tiap perkara yang kita buat di atas muka dunia ni tak boleh lari daripada Allah. Semua perkara yang kita buat atas dunia ni tak boleh lari daripada Allah. Semuanya dah di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan bila kita mendekatkan diri kita dengan Allah, semua perkara yang kita buat akan menghasilkan kebaikan, semua perkara yang kita lakukan akan membawa kebaikan kepada kita semua. Dan akhirnya bila mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita redha nak bertemu dengan Allah, dan Allah redha juga nak terima kita sebagai hamba yang saleh, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian pada hari ini, pada minggu ini, dalam kitab Pengawal Bagi Hati ini. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan kita boleh kelebihan berada di dalam majlis ilmu. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.